Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini bertemu kita sekali lagi. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak peringatan, pengajaran, petunjuk daripada ayat-ayat yang Allah turunkan dalam surah Yasin. Kita masih lagi berada pada ayat yang ke-11, yang mana ayat yang ke-11 ini kita telah pun bacakan ayatnya, kita telah pun sama-sama mengetahui tentang tafsiran ayat, namun kita belum lagi selesai menyebutkan tentang pengajaran, beberapa lagi pengajaran dan juga tindakan yang perlu kita lakukan. Kita baca ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. Ayat 11 kita telah mempelajari bahawasanya ada dua sifat, yang mana dua sifat ini merupakan sifat yang menunjukkan kepada manfaat Al-Quran, faedah Al-Quran, peringatan dari Al-Quran hanyalah dapat diambil bagi manusia yang ada dua sifat ini. Yang pertama adalah yang bersedia untuk mengikuti Al-Quran. Yang kedua, manusia yang sangat takut kepada Ar-Rahman. Kita telah jelaskan pada kuliah yang lalu apa makna mengikuti, bersedia mengikuti Al-Quran, dan kita juga telah menerangkan apakah maksud takut kepada Allah Ar-Rahman. Kemudian kita telah menyebutkan beberapa pengajaran. Kita sampai kepada pengajaran yang kedua. Jadi kita sambung pengajaran yang ketiga pada pagi ini. Pengajaran yang ketiga, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat yang ke-99. Daripada ayat yang ke-11 ini, kita dapat belajar bahawasanya kesan dari Al-Quran, maksudnya hasil Al-Quran itu diturunkan hanyalah dapat dicapai oleh sesiapa yang bersedia untuk mengikutinya dan mempunyai perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, pengajaran yang keempat, rasa takut yang sebenar-benarnya akan terjadi dengan ketidakhadiran sesuatu yang ditakuti. Maksudnya begini. Ayat 11 kita telah jumpa perkataan khasyah wa khashiyar rahman. Kita telah ulas bahawasanya perkataan khasyah di dalam Al-Quran merujuk kepada perasaan yang amat takut kepada Allah. Perasaan yang amat takut kepada Allah ini sebenar-benarnya hakiki dia adalah apabila dia tidak melihat perkara yang dia takuti. Dia berbeza kalau kita takut pada sesuatu tu ada depan kita. Kita sudah pasti kita akan takut. Tapi kalau sesuatu tu tak ada depan kita, adakah kita akan takut? Itu persoalan dia. Kalau kita takut kepada Allah, walaupun Allah tu kita tak nampak depan kita, kita tak dapat melihat dia, tetapi kita tetap ada perasaan takut. Itulah pengajaran yang
keempat. Maknanya takut yang sebenar-benarnya takut adalah takut terhadap sesuatu yang sesuatu itu tidak ada, tidak nampak, iaitu kita merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengajaran yang kelima yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke-11, rasa takut kepada Allah bukan dengan cara kita jauhkan diri dari Allah, adalah tetapi dengan mendekati Allah. Jadi pengajaran yang kelima ni kita telah kaitkan dengan hikmah digunakan perkataan Ar-Rahman setelah menyebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keenam, rasa takut kita kepada Allah meskipun kita tidak dapat melihat Allah dan kita ikut peringatan, sebenarnya kita akan dapat dua kelebihan, iaitu dapat keampunan daripada dosa dan kita dapat pahala yang mulia, iaitu syurga. Seterusnya kita pergi kepada apa yang kita kena lakukan setelah memahami 6 pengajaran tersebut. Nombor 1, tindakan yang kita perlu ambil, maka kita kena memahami isi kandungan Al-Quran supaya kita dapat jadikan Al-Quran sebagai peringatan. Sebab kita dah sebut pada kuliah yang lalu bahawasanya macam mana kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan untuk kita, membetulkan keadaan kita, memperbaiki kehidupan kita, melainkan kita kena faham apa peringatan yang Allah sampaikan, apa amaran yang Allah nak sampaikan. Jadi moga-moga usaha yang kita buat setiap pagi ni dia termasuk dalam tindakan yang pertama. Jadi tak boleh habis setakat ini saja, maka memperbanyakkanlah, mencarilah ruang-ruang untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kenapa nak faham Al-Quran? Kerana kita nak tahu apakah nasihat dari Allah, apa peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Tindakan yang kedua, kita kena selalu meminta taufik. Taufik ni maksudnya kita minta bimbingan dari Allah, hidayah yang berbentuk taufik, supaya apa? Supaya apabila kita dah faham Al-Quran, kita tahu Quran itu benar. Dalam Al-Quran itu ada peringatan, tetapi kita bimbang. Kita tahu Quran cakap sesuatu yang benar, tetapi adakah kita akan ikut yang benar itu? Jadi kita bimbang. Kita tahu, kita dah faham dah Al-Quran dah. Kita tahu benda ini perlu dibuat, benda ini jangan dibuat, contoh, benda ini haram. Tetapi kita bimbang, Allah tak bagi kepada kita kekuatan, Allah tak bimbing kita untuk kita ikut apa yang kita tahu. Sebab tu tindakan yang kedua ni, kita kena banyak minta kepada Allah supaya apa yang kita dah belajar, apa yang kita baca, apa yang kita faham itu, kita dapat jadikan sebagai ikutan dalam hidup kita. Jadi itu dua saja teladan yang saya bagi contoh, bukanlah bermaksud hanya dua, mungkin ada lagi beberapa teladan tindakan yang tuan-tuan boleh ambil. Jadi kita cukup dengan dua tindakan ni. Jadi kita masuk terus kepada ayat yang ke-12. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk muka surat yang ke-100, muka surat 101 ya, dalam nota bercetak. Kita masuk ayat yang ke-12. Okey. Macam mana nak faham ayat 12 ni? Mudah je. Okey, ayat 12 ni kalau tuan-tuan tengokkan dalam nota, okey, ayat 12 ni Allah nak bawa kita semua kepada hari kita dihidupkan setelah mati. Ayat nombor 12. Okey, tuan-tuan kena ambil maklum begini. Surah Yasin ni dia akan ulang, kaedah dia macam ni. Dia cerita pasal Rasul, dia cerita pasal Quran, lepas tu dia akan bawa tentang kiamat. Nanti kita akan tengok macam itulah ayat dia.
Dia akan ulang balik pasal Quran, dia ulang pasal Rasul, dia ulang tentang Allah, dia akan ada ayat dia kiamat. Lepas tu dia ulang balik, dia ulang pasal Allah, dia ulang pasal Rasul, dia ulang pasal Quran, lepas tu dia akan tutup dengan kiamat. Jadi 12 ayat yang pertama pada ayat yang ke 12 ni, dia bukan ayat 13 ni kan, dia ayat yang ke 12 tu, tak kena betulkan dekat nota tu, bukan ayat 13 tetapi ayat nombor 12. Okey. Ayat 12 ni Allah nak bawa kita semua kepada kita mengingati hari kita akan dihidupkan. Jadi kita baca ayat 12 terlebih dahulu, cuma dalam nota tu kita perbaiki. Bukan ayat 13 tu perkaitan tu, tapi ayat nombor 12. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Ayat yang ke-12, kita baca terjemahan dia terlebih dahulu, kemudian nanti kita nak mengkaitkan ayat yang ke-12 dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat nombor 12, kalau kita baca pada terjemahan dia, kita akan jumpa sebenarnya Allah membuat penegasan sebanyak 3 kali sebenarnya. Lepas tu dekat nota tu dia ada tulis 3 penegasan. 3 penegasan tu maksudnya begini. Inna maksudnya sesungguhnya kami. Kalau kita terjemah perkata, ikut word by word, sebenarnya terjemahan dia kami tu sepatutnya ada 3. Sepatutnya sesungguhnya kami. Jelas tak maksudnya? Sepatutnya kami tu dalam ayat tu dia ada 3 sebenarnya. Bukan satu kami je. Inna, na tu sesungguhnya kami. Nahnu tu kami. Nuhyi, nun tu kami menghidupkan. Sebenarnya dia ada 3 itu. Sesungguhnya kami. Tapi dekat terjemahan ni dia tak terjemahlah pada kami tu, tapi kalau kita faham betul-betul sebenarnya Allah buat penegasan kami tu sampai 3. Allah kata sesungguhnya kami. Kami sebenarnya kita kena tambah 2 lagi lah. Okey, tapi dalam tata bahasa Melayu macam kenapa kami ulang 3 kali ya? Tapi dari sudut Quran memang kami tu ada 3 lah. Sebab huruf nun kan, nahnu pertama na, inna tu dah kami. Nahnu kami, nuhyi nun tu dah kami. Okey, maksudnya kenapa dia ulang sampai 3? Allah nak membuat penegasan. Sesungguhnya kami menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Menghidupkan orang mati tu sebenarnya merujuk kepada mana? Merujuk kepada situasi kita mati suatu hari nanti, Allah akan hidupkan. Allah nak hidupkan tu bukan Allah cakap biasa-biasa, tapi Allah sebut sampai 3 kali kami tu. Kemudian apabila Allah dah hidupkan, tentu nanti akan ada orang bertanya, kenapa Allah nak hidupkan? Allah nak hidupkan, kita tahu dibangkit di hari akhirat nak bagi pembalasan. Jadi macam mana nak bagi pembalasan? Allah kata wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan segala yang mereka pernah kerjakan. Wa atharahum, serta segala kesan yang mereka tinggalkan. Okey, maksudnya ada 2. Kita ni apabila Allah hidupkan nanti di hari akhirat, cara Allah nak balas amal kita ni ada 2. Yang pertama, Allah Ta'ala telah pun mencatat apa yang pernah kita lakukan, baik ke buruk ke, semuanya telah tertulis. Tertulis di mana? Di buku amal. Kemudian Allah kata walaupun dia dah mati,
Dia kata, walaupun dia dah mati, tapi mana-mana kesan selepas dia mati tu, apa sahaja kesan baik masa dia hidup, apabila dia mati, kesan masa dia hidup tu masih ada. Contoh, tuan-tuan buat masjid, contoh. Lepas tuan-tuan mati, kesan masjid tu ada tak? Masih lagi tak orang gunakan masjid? Ada, tu dipanggil kesan. Contoh, kita menyampaikan ilmu. Sampaikan ilmu, kita ajar Quran contohnya. Sebelum ni, orang tak faham Quran, ataupun orang tak pandai baca Quran. Kita ajar dia Quran. Apabila kita mati, orang yang kita ajar tu dia masih hidup. Dia buat apa ketika dia hidup? Dia pun baca Al-Quran. Maka apabila dia membaca Al-Quran, walaupun kita dah tak ada, kesan daripada kita mengajar tu masih ada. Macam itulah contohnya. Jadi masa kita hidup memang telah tertulis apa yang kita telah buat. Walaupun lepas kita dah tak ada, kesan masa kita hidup tu masih ada. Ataupun contoh lain, tuan-tuan adalah orang yang memberikan idea, okey, selepas solat subuh, contohnya, tuan-tuan adalah orang yang mencetuskan idea kita mesti kena buat kuliah tafsir contohnya. Maka walaupun tuan-tuan dah tak ada, tetapi kesan itu masih ada. Contoh macam arwah Profesor Dr. Hai kan, 6 tahun, 7 tahun dengan tuan-tuan perempuan. Maka kesan dia tu menyampaikan ilmu tu, tuan-tuan pun jadi macam, kalau tak buat kuliah lepas subuh ni rasa macam tak boleh. Kesan dia tu Allah Ta'ala akan ambil kira. Jadi apabila Allah hidupkan manusia, Allah tengok dua. Masa dia hidup, apa dia buat? Itu yang telah ditulis. Lepas tu, walaupun dia dah tak ada, apa kesan-kesan baik yang dia telah tinggalkan? Begitu juga kesan buruk. Janganlah kita mati, kita tinggalkan benda-benda yang buruk dalam hidup kita. Jangan. Kalau boleh kita tinggal benda yang baik-baik. Kemudian Allah ringkaskan. Allah kata semua perkara ni sebenarnya Allah Ta'ala telah catatkan di dalam kitab yang imam tu, maksudnya kitab yang jelas nyata, mubin, maknanya lauh mahfuz. Maknanya Allah nak kata begini, Allah nak kata bukan sekadar apa yang mereka buat dekat dunia tu baik ke buruk ada dalam tulisan, bukan sekadar mana-mana kesan baik dan buruk yang mereka tinggalkan ada, kata Allah, bahkan semua perkara dia sudah pun tercatat di dalam apa? Imam tu bukan imam tu namanya Mubin. Dia cari imam Mubin. Oh, tempat saya ada imam namanya Mubin. Bukan. Imam tu maksudnya adalah kitab Mubin yang jelas, iaitu Lauh Mahfuz. Tuan-tuan, kalau kita belajar Lauh Mahfuz, semua perkara dia telah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Takdir kita telah tertulis. Jadi ayat ke-12 ni, kenapa Allah sebut ditulis, ada kesan-kesan, kenapa semua perkara ada Lauh Mahfuz? Jadi apabila Allah nak hidupkan kita nanti di akhirat, maka macam mana Allah Ta'ala nak tahu kita dah buat apa, kita tinggal apa yang kita dah tinggalkan untuk umat setelah kita mati. Contoh. Maka jawapan dia apa? Jawapan dia, tu dalam buku amal ada tertulis, satu. Lepas tu dalam kitab Lauh Mahfuz pun ada ditulis. Itu ringkasan kepada tafsiran ayat. Ayat nombor 12 ni, tuan-tuan dan perempuan ya, kita masuk kepada, tak sempat masuk pada pengajaran, tapi kita pergi kepada hubung kait dia. Cuba tuan-tuan tengok dekat hubung kait ayat nombor 12 dengan ayat sebelum. Cuma dekat nota tu tolong baiki ya. Ayat sebelum tu 7 sampai 11. Lepas tu baru masuk ayat nombor 12. Tuan-tuan tolong baiki kat situ. Ya, tolong baiki. Okey. Apa perkaitan dia? Perkaitan dia begini. Tuan-tuan kalau tengok dekat nota yang ni, dekat nota pendahuluan, tuan-tuan jumpa tak yang gambar raja ni? Tuan-tuan tengok tak gambar raja ni? Dekat depan-depan, dekat tajuk sinopsis ringkas. Tuan-tuan akan jumpa macam ni, dia begini. Tengok yang anak panah bawah sekali tu.
Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey, ketika Allah hantar Rasul, yang penduduk Mekah ni lama dah tak ada Rasul. Okey, jelas? Kemudian apabila Allah hantar Rasul, ingat tak? Ada dua golongan kan? Yang menolak peringatan, yang Allah bawa perumpamaan seperti dibelenggu, kepala terdongak, tangan terikat tu. Lepas tu ada dinding tu. Kan? Lepas tu kita belajar, mereka ini telah ditetapkan azab. Betul. Okey. Kemudian ada kumpulan yang kedua yang dia menerima. Nampak tak dua kotak tu? Ada yang menolak, ada yang menerima. Okey, yang menerima tu ayat nombor 11 kan? Okey, yang menolak, Allah nak buat apa pada mereka? Nanti kalau mati, Allah hidupkan. Yang menerima, Allah nak buat apa pada mereka? Dia mati, Allah akan hidupkan. Jadi ayat 12 ni adalah ayat yang Allah nak terangkan. Mana-mana yang menolak, kami akan hidupkan nanti mereka setelah mati. Mana-mana yang menerima peringatan, kami pun akan hidupkan mereka nanti di hari akhirat. Macam mana Allah Ta'ala nak berikan pembalasan? Ayat 12 menerangkan ia akan dirujuk oleh Allah melalui buku catatan amal, dan Allah juga akan merujuk semua-semua itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Jadi itu perkaitan ayat 12 dengan ayat nombor 11 sehinggalah ayat yang sebelumnya. InsyaAllah besok kita akan ulang sekali lagi ayat nombor 12 bersama dengan pengajarannya dan bersama dengan tindakannya. Jadi saya harap tuan-tuan boleh baca terlebih dahulu maklumat yang ada di dalam nota. Moga-moga ada manfaat pengisian kita pada pagi ini. Moga Allah bagi berkat, Allah bagi rahmat kepada kita. Kita dapat berubah daripada satu hari kepada satu hari, daripada satu minggu kepada satu minggu. Moga-moga Allah menetapkan kita di atas siratal mustaqim. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.